Alright, Uncle. Hello. Hello. And selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Alright. Sebelum tu saya daripada pelajar Universiti Sultan Azlan Shah. Ingin membuat satu kajian berkaitan dengan Muzium Perak. Jadi saya minta kerjasama Encik untuk jadi untuk menjawab segala persoalan yang akan saya tanyakan sekejap lagi. Boleh, adik? Alright. Okay, sebelum kita pergi kepada lebih jauh, kita akan memperkenalkan dulu siapa di hadapan saya ni. Alright. Saya Selva Raju, anak lelaki MPC Metu, pembantu Muzium Kanan di Muzium Perak. Saya telah berkhidmat di Muzium Perak, iaitu bawah Jabatan Muzium Malaysia selama 27 tahun. Saya bertugas di bahagian pameran dan penyelidikan. Alright. Okay. Tanpa membuang masa, kita akan pergi kepada soalan yang pertama, iaitu kita akan pergi kepada tujuan kita datang kepada hari ini. Alright. Soalan pertama, apakah lokasi-lokasi yang terkenal yang terdapat di dalam Muzium Perak ini? Okey. Muzium Perak ini mempunyai 4 buah galeri dan juga satu kawasan di luar dipanggil tapak pameran luar. Kalau yang galeri pertama adalah pameran sementara, di mana pameran ini akan berlangsung 6 bulan atau setahun sekali, akan bertukar mengikut tema. Yang galeri kedua adalah berkaitan dengan galeri alam semula jadi yang mempamerkan flora dan fauna yang terdapat di Malaysia. Galeri ketiga adalah galeri kebudayaan, mempamerkan sejarah dan kebudayaan negeri Perak dan juga kebudayaan Malaysia. Yang galeri keempat kita bahagi dekat 2 bahagian. Satu tentang tembikar tanah dan satu lagi tentang orang asli. Yang paling menarik dalam galeri Muzium Perak ialah galeri alam semula jadi, itu galeri B, di mana galeri yang kita sedang berdiri sekarang ini ia mempamerkan tentang binatang-binatang dan burung-burung yang mana diminati oleh orang dewasa dan kanak-kanak. Alright. Jadi kita sudah dengar secara terperinci apa yang muzium terkenal, apa yang terkenal di dalam Muzium Perak ini. Alright, seterusnya kita akan pergi kepada soalan yang kedua, iaitu bilakah bermulanya beroperasi Muzium Perak ini, daripada jam berapa sehingga tutup? Muzium Perak mula dibuka untuk lawatan dari pukul 9 pagi sampai 5 petang. Dan kita dalam setahun kita akan operasi sepanjang tahun, kecuali muzium akan ditutup 2 hari pada hari raya pertama dan hari raya kedua, dan sehari lagi pada hari raya Haji. Selain dari hari itu, muzium akan beroperasi 9 pagi sampai 5 petang sepanjang tahun. Alright. So kita akan sudah dapat tahu info bermulanya daripada bilakah bermulanya beroperasi Muzium Perak ini. Jadi kita akan beralih kepada soalan seterusnya, iaitu berapakah harga tiket untuk pengunjung-pengunjung di luar sana untuk memasuki Muzium Perak ini? Bayaran masuk ke Muzium Perak untuk orang dewasa adalah RM2. Bagi kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun adalah masuk percuma. Manakala bagi orang kurang upaya OKU dan juga warga MAS, bayaran tiket adalah RM1. Manakala bagi pelancong luar negara, bayaran adalah masuk ke Muzium Perak adalah RM5. Jika ada pelajar yang datang rombongan dengan berpakaian seragam, masuk adalah percuma. Alright. So kita sudah dapat terlebih terperinci berapakah harga untuk masuk ke dalam Muzium Perak ini. Jadi kita, tanpa membuang masa, kita akan beralih kepada soalan yang terakhir kita, iaitu bilakah terbinanya pusat Muzium Perak ini? Pembinaan muzium ini bermula tahun 1882. Dia siap 1886. Tetapi yang siapnya pembinaan bermula secara berperingkat-peringkat. Fasa pertama bermula 1882 dan siap 1886. Bangunan yang sekarang dipamerkan pameran sementara. Manakala bangunan-bangunan lain dia dibina berikut tahun berikutnya sehingga siap sepenuhnya pada tahun 1900. Dan idea untuk mainan ini telah dimulakan oleh Resident British
di Perak iaitu Sehulu dan juga kurator pertama yang dilantik untuk menguruskan kerja-kerja permuziuman adalah Leonard Ray. Dan beliau telah membuat pengumpulan koleksi-koleksi untuk dipamerkan. Apabila siapnya muzium, semua koleksi ini telah dipamerkan. Jadi itu saja apa soalan yang kita sudah kemukakan, yang soalan-soalan yang kita sudah terjawab untuk hari ini. Jadi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cik Salwa sebab sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Yang pernah dikatakan tak kenal maka tak cinta. Terima kasih. Cik Amri, terima kasih kerana sudi untuk menjawab beberapa soalan saya tentang kami punya dokumentasi tentang tapak warisan. Okey. Sama-sama. Dan soalan pertama saya, mengapa orang muda sekarang perlu terus memelihara dan memelihara tapak warisan ataupun khazanah negara ini? Okey, baik ya. Okey. Terima kasih juga telah sudi menjadikan saya sebagai interview awak lah. Jadi seperti itu. Okey. Okey, untuk jawapan yang tadi, okey, masyarakat Malaysia ni dia perlu peka sebenarnya, dan akan kepentingan pemeliharaan warisan kebangsaan lah. Okey. Justru mereka juga perlu mempergiatkan lagi usaha mereka untuk menambah baikkan ataupun memastikan khazanah negara ni tak lapuk dek panas, dek hujan dan tak lekang dek panas lah. Okey. Boleh dikatakan bahawa pemeliharaan dan pengawalan warisan ni dapat mempertingkatkan lagi imej dan juga identiti negara ni di bersada dunia maupun antarabangsa. Dan soalan terakhir saya, kenapa generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang perlu terus tahu tentang khazanah ataupun tempat bersejarah yang pernah ada di Malaysia ni, dan kenapa benda itu sangat penting? Okey, untuk soalan yang kedua ni, antara kepentingan memelihara warisan kebangsaan adalah menjadi daya tarikan pelancong, sama ada pelancong daripada pelancong domestik maupun antarabangsa lah. Ini bermakna warisan kebangsaan merupakan salah satu penyebab utama industri pelancongan begitu rancak sekaligus menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara lah. Lebih penting lagi, usaha memelihara warisan negara ni dapat mengenang sejarah penting yang di mana berlaku di negara kita lah. Okey, sebagai contoh saya boleh bagi, seperti di Johor terdapat balai polis yang dinamakan Bukit Kepung lah. Okey, di situ terdapat satu sejarah yang tak akan dilupakan lah. Okey, di antara polis negara memerangi komunis punya askar. Okey, bangunan lama yang diberi nafas baru juga dapat mengembalikan nostalgia yang sungguh bermakna buat semula. So di mana kalau bila dia orang nak renovate ataupun apa mungkin menambahbaikkan kawasan-kawasan seperti ini, so dia akan menarik lagi minat-minat pelancong untuk datang, tetapi dia orang akan tinggalkan lagi nostalgia ataupun situasi yang menarik tentang kisah-kisah sejarah yang dulu apa yang berlaku kat satu tempat tu. Okey. Terima kasih sekali lagi kerana sudi menjadi saya punya untuk ditemu ramah pasal saya punya documentation, dan setinggi-tinggi penghargaan untuk Cik Amri. Terima kasih ya. Terima kasih juga. Dan apa yang saya boleh katakan, orang generasi muda sekarang perlu mengetahui tentang tapak warisan ini kerana supaya dapat memupuk pihak memupuk rasa cinta akan negara dan semangat patriotik yang sangat tinggi, seperti pepatah yang pernah dikatakan, tak kenal maka tak cinta. Terima kasih.